saya dapat lihat pelbagai kaum, pelbagai etnik mengunjungi pameran ini, dan saya rasa di situ ada konsep perpaduan. Jadi saya rasa program ni berjaya, bagi saya berjaya lah. Sebab kita tengok banyak orang Cina, orang India, orang Siam, Kadazan, Sabah Sarawak dan lain-lain lagi saya tengok. Okay, saya rasa program ni berjaya untuk mewujudkan satu perpaduan yang kukuh di antara kaum. Rasanya program ni juga adalah satu pencapaian yang bagus, dapat satukan semua kami pelajar-pelajar juga dengan orang lain sekeliling. Mungkin kita kena memperbanyakkan lagi lah program ini di peringkat negeri, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Itu sahaja. Selepas 2 hari berlangsung, program setahun bersama Kerajaan Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur bakal melabuhkan tirainya hari ini. Penganjuran program yang berlangsung 9 pagi hingga 10 malam itu mencatatkan kehadiran pengunjung amat memberangsangkan dengan lebih 100,000 orang direkodkan sejak hari pertama. Tinjauan Kini TV di lokasi mendapati orang ramai mengambil peluang memanfaatkan pelbagai tawaran yang disediakan di program tersebut. Ini kita tengok semua kementerian-kementerian dari pelbagai agensi promote dia orang punya apa yang dia orang ada dan apa yang telah dia orang capai selama ni, dan kita dapat lihat sendiri pencapaian-pencapaian mereka dalam the bus-bus yang disediakan lah. Dan kita juga pengunjung dapat macam-macam, saya tengok macam-macam dia punya, setiap bus ada dia punya speciality dia kan, dengan hadiah dia, dengan cabutan bertuah, dengan motor dan sebagainya. Jadi saya rasa kita patut datang semua sekali, rakyat Malaysia patut mengambil peluang yang ada sekarang. Dia tak boleh cek kesihatan secara percuma, membayar saman, ada dia punya persen kan. That's why saya berapa datang. percentage? 50%. 50%. That's why saya datang. Itu pun saya datang terlambat dah. Esok kemungkinan saya datang lagi untuk ni. Ada certain booth ni dia mengambil banyak benefit juga. So ada booth saya tak pernah pergi lagi. Nanti esok saya sampai, saya pergi lagi. Dan buat masa ni saya masih lagi mencari pekerjaan full time. Jadi saya ada dekat sini. Kebetulan saya nampak ada Carnival Kerjaya untuk SBKM. Jadi saya dah apply beberapa pekerjaan yang saya rasa sesuai bagi bidang akademik saya. Dan apa yang saya boleh lihat pada khidmat saya semasa berada di event ini, saya rasa sangat memuaskan hati. Rasanya tak kisahlah kalau kita sokong kerajaan ke tak sokong ke, saya boleh nampak apa yang saya nampak sangat mengagumkan, sambutan sangat hangat. Saya dengar first saya dapat SMS. So saya pertama kali saya rasa benda ni berlaku untuk kerajaan yang baru. So saya rasa ni berlaku pertama kali. So saya nak ambil tahulah apa yang sedang berlaku, itu saja. Jadi sebenarnya saya dari Sekolah Smart Melabu dan kami ada lawatan dan memang sponsor dari KPM lah. Lawatan memang untuk hadir ke Madani hari inilah, program Madani. Ya, yang menarik perhatian saya adalah okey, mula-mula kita orang datang, ada food truck. Lepas tu ada bas-bas yang dia tunjuk banyak maklumat yang baru lah yang kita boleh tahu kan. Maksudnya macam ada yang pasal remaja, ada yang pasal kanser wanita, benda yang kita perlu tahulah kan. Lepas tu pasal ada macam dia tunjuk bidang-bidang juga macam meteorologi. Program setahun bersama Kerajaan Madani yang berlangsung selama 3 hari itu bertujuan untuk menyebar luas dan mempromosikan dasar serta inisiatif baharu setiap kementerian kepada rakyat di samping meningkatkan kesedaran umum dan kefahaman terhadap hala tuju kerajaan. Ini bagi membina kepercayaan serta keyakinan antara kerajaan dengan rakyat melalui kaedah pelaporan pencapaian secara berkala. Secara jujurlah, bagi saya dalam mana-mana pun kepimpinan mesti ada masalah. Betul tak? Tak ada yang tak ada masalah. Mungkin ada satu ni masalah di sini, mungkin kegagalan di suatu pihak pemimpin, jadi itu biasa berlaku biasanya. Mungkin sekarang ni yang kita dah banyak dengar isu lebih kepada macam barang kan, beras, minyak, gula, telur, betul tak yang baru ni?
Tapi bagi saya benda tu memang global kan. Kadang-kadang bukannya di Malaysia je, kadang-kadang di luar pun sama juga. Untuk setahun ni saya rasa prestasi dia tak banyak berubah, tapi nampak dia punya efficient dia. Efficient untuk nak counter apa-apa isu, sama ada isu tu daripada rakyat ataupun isu tu boleh jadi daripada kerajaan sendiri. So nampak dia punya two-way communication. Kegagalan tu macam apa yang saya baca, apa yang saya baca kat media sosial lah. Dia punya macam kontraktor payment apa semua still lagi ada banyak lambat-lambat sikit. Okey. Tapi saya tak kata semua, mungkin ada setengah-setengah lah. Prestasinya baik, tapi saya rasa banyak yang perlu diperbaiki. Saya rasa banyak perlu diperbaiki sebab perkara yang dibuat tu tidak dirasa. Mungkin tidak dirasa kepada orang-orang di bawah atau rakyat. Contoh maksudnya sekarang bila kita cakap pasal ekonomi banyak perkara yang dibuat ekonomi. Saya faham that kita punya inflasi dah menurun. Tapi kita tak rasa sangat sebagai rakyat. Kita pergi masuk kedai nak beli barang masih mahal. Tapi kita dengan statistik yang dikeluarkan oleh kerajaan nampaknya inflasi menurun. Tapi untuk saya tak rasa sebab saya rasa masa saya masuk dalam Speed Mart ke mana-mana, barang masih mahal atau lebih mahal daripada dulu. Itu yang mungkin ada kekeliruan di antara sesara orang. Pencapaian yang saya boleh nampaklah dari kerajaan rasanya dalam setahun ni, nama pun setahun kan, banyak sebenarnya pencapaian ni, cuma kekurangan dari segi promosi media. Sebab sekarang ni yang saya lihat banyak kepada TV, tapi kita kena approach anak-anak muda terutama dalam platform TikTok. So sekarang ni kita semua tengok TikTok hari-hari. So itulah rasanya kekurangan kat situ. Kelemahan rasanya tak ada kelemahan. Mungkin kelemahan dari segi adalah sedikit desas-desus ketidakstabilan politik yang akan mengganggu urus tadbir Kerajaan Madani. Jadi kita nak fokus bukan hanya setahun, kita nak fokus lagi baki 4 tahun. Kerajaan Madani adalah sebuah bentuk kerajaan perpaduan ataupun kerajaan yang campuran. Kita boleh lihat manifesto diorang dari parti ini, blok ini, sikit-sikit. Jadi bila digabungkan rasanya dia punya manfaat melebihi ekspektasi kita daripada parti mana yang kita undi. Betul. Sebab contoh dalam kabinet kerajaan hari ini kerajaan kita terdiri daripada golongan-golongan teknokrat, pakar ekonomi. So benda ni memang penting lah kalau kita nak go forward. Jadi kalau kita ada pemimpin yang tak bijak, tak cekap, tak kompeten dalam bidang-bidang macam ni, rasa agak sukar nak capai apa yang kita dah capai selama tempoh setahun. Dalam program ini, sejumlah 36 reruai kaunter perkhidmatan disediakan daripada pelbagai kementerian dan agensi yang menawarkan sebanyak 102 perkhidmatan secara langsung kepada rakyat. Hari kemuncak penutupan program ini yang akan berlangsung pada petang ini bakal disempurnakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setahun yang berlalu di bawah pentadbiran Anwar, rata-rata orang ramai yang ditepungi Kini TV berharap tahun depan dan tahun-tahun seterusnya isu berkenaan kos sara hidup, ekonomi negara, malah sektor pendidikan juga dapat dipertingkatkan oleh kerajaan. Harapan saya kerajaan Madani dapat lihatlah dari sektor pendidikan supaya semua bukanlah IPT semata-mata yang boleh dapat pengirap yang lebih baik, malahan yang berkemahiran juga hendaklah dibawa taraf yang lebih baik juga. Pendidikan ni katakanlah macam apa tenaga-tenaga pengajar, cikgu semua ni, dia punya komputer kat sekolah tu dah boleh upgrade sebenarnya. Dia boleh kena upgrade prosesor, kena upgrade. Dia punya internet pun kena cepat. Dia tak boleh nak dengan internet yang slow dan dengan komputer yang asal dada. Dia kena upgrade. Lepas tu printer semua pun kena upgrade. Sebab sekarang ni semua kebanyakan cikgu-cikgu sekarang ni semua nak kena pergi, nak masuk dalam internet, nak masuk key system, macam-macam benda sistem, nak manual pun nak. So kata kalau dalam satu tempoh tu
cikgu nak editor banyak-banyak, dia jadi berat tu server tu. Saya harapkan ekonomi baik, rakyat ada perpaduan dan prestasi pendidikan bertambah baik. Itu adalah harapan saya. Daripada segi ekonomi tu macam kalau harga barang tu naik, harap-harap gaji penduduk rakyat pun naik juga. Macam itulah. Biar seiring lah. Seimbang lah. Itu je lah. Dan harapan saya Kerajaan Madani buat masa sekarang dah buat yang terbaik bagi saya secara personal, dan saya harap dan saya yakin dengan pencapaian yang sedia ada akan lebih baik pada tahun-tahun akan datang lah. Saya dipahamkan juga tahun 2024 adalah satu something special bagi penjawat-penjawat awam, berikutan dengan kenaikan gaji lah. Itu adalah yang perkara yang penting bagi kami, dan saya harap Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri kita, Ketua Madani dapat membuat sesuatu yang terbaik untuk negara Malaysia. Okey, sekian, terima kasih.